Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam membincangkan tentang bab yang baru berkaitan tentang ibadah dalam Islam. Pada kali ini, bab ibadah dalam Islam kita akan bincangkan 4 perkara. Pertama iaitu kita bercakap tentang asas ibadah itu sendiri. Termasuklah kita bercakap tentang pengertian dia sekali. Yang kedua kita bercakap tentang syarah ibadat. Syarat-syarat ibadat itu apa? Kemudian yang ketiga kita bercakap tentang keistimewaan ibadah dalam Islam. Dan yang keempat, yang terakhir kita akan bincangkan tentang kesan ibadah dalam kehidupan manusia. Baik, yang pertama kita akan bercakap tentang apa maksud ibadah. Perkataan ibadah itu daripada perkataan bahasa Arab iaitu berasal daripada perkataan abada, iaitu merendah diri, patuh ataupun taat. Definisi istilahnya iaitu kita bercakap tentang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita melakukan ibadah, merendahkan diri kita sebagai seorang hamba dan tetap hati kepadanya. Maknanya kita sentiasa istiqamah melakukan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pembagian ibadah ini kita bagikan kepada dua perkara, iaitu ibadah fardu dan juga ibadah sunnah. Okey, kalau kita bercakap tentang asas-asasnya pula, apa dia? Pertama, kalau kita bercakap asas itu, dia disandarkan dengan iman. Apa maksud iman? Iaitu bagaimana kita meletakkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuh hati dan jiwa. Itu yang dikatakan sebagai dasar iman, iaitu dasar hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya dengan apa yang dikatakan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu. Apa maksud ilmu? Iaitu ilmu yang dapat meletakkan seseorang itu mampu mengkaji, memahami, memikirkan tentang apa sahaja persoalan tentang ibadah itu sendiri. Nah, asas itu penting. Kerana tanpa ilmu itu sendiri, maka mana mungkin seseorang itu melakukan amal ibadah secara holistik, secara sempurna. Dia tahu apa yang ia lakukan. Kemudian yang ketiga, iaitu kita melihat iaitu ihsan itu sendiri. Apa maksud ihsan? Iaitu bermaksud baik. Iaitu ketika mana dia melakukan ibadah, suatu ibadah itu hendaklah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kesempurnaan suatu ibadah itu hanya akan berlaku apabila seorang itu merasakan pengawasan, muraqabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apa sahaja perbuatan ia lakukan itu terasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang dikatakan 3 asas yang memberi cerminan sesebuah ibadah itu sendiri. Okey, kita bincangkan tentang berkaitan tentang syarat ibadah itu sendiri. Yang pertama kita bercakap tentang syarat sesuatu perbuatan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia hanya 2 saja. Iaitu pertama, ikhlas. Apa maksud ikhlas itu? Kita meletakkan hati kita sesungguhnya perbuatan itu tadi betul-betul ikhlas. Tidak menampakkan benda-benda yang ada kaitannya dengan manusia. Tidak akan kita nampakkan perbuatan ibadah itu kepada manusia, tetapi perbuatan itu sesungguhnya nilai itu kita letakkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya nilai ikhlas itu. Yang kedua, bertepatan dengan sunnah dan juga syarak. Apa yang dimaksudkan dengan bertepatan dengan sunnah dan syarak? Perbuatan amal ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah mesti sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting sekali, ibadah ataupun perbuatan kita tadi itu bertepatan dengan syarak. Tidak ada makna kalau sekiranya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada sanad ataupun tidak ada sumber daripada sunnah, tidak ada sumber daripada syarak kita melakukan, maka perbuatan itu hanyalah sia-sia semata-mata. Maknanya mesti kita melakukan, dia ada sumber dia. Sumber yang datang daripada apa? Sumber yang datang daripada Al-Quran dan juga daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu merupakan prasyarat utama dan ia menjadi salah satu yang dikatakan tekanan untuk kita, syarat kita yang kita dapat diterima amal ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya kalau kita bercakap tentang syarat amalan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dinyatakan di sini ada 5. Pertama iaitu niat. Niat al-umur bimaqasidiyah. Setiap perkara berdasarkan dengan niat. Sebab itulah perbuatan itu kalau niat kita betul, niat kita memang nak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalan itu diterima. Yang kedua, perkara itu mestilah halal. Apa jua? Yang wajib, yang sunnah
perkara itu mestilah halal. Bukannya benda yang haram yang kita pakai, bukan benda yang haram yang kita minum dan sebagainya. Yang ketiga, kita bercakap pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sungguh-sungguh. Bukannya hanya kita bercakap, kita menggunakan pakaian yang cantik, tetapi kita tak sungguh-sungguh untuk melakukan perbuatan tersebut. Kerana apa? Kita nak mengharapkan amal kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, tidak tinggalkan kewajipan asas. Maknanya kewajipan asas itu perlu dilakukan terlebih dulu. Selepas tu barulah kita mengerjakan yang nilai-nilai yang sunnah yang lain. Apalah makna kalau kita terkejar-kejar benda-benda yang tidak yang ia katakan sunnah, tapi kita tinggalkan benda yang wajib. Contohnya kita tinggalkan solat fardu contohnya. Tapi kita melakukan benda sunat yang lain, itu tidak ada makna. Maknanya sia-sia perbuatan kita. Karena maknanya di sini kita prioritaskan dulu, kita utamakan terlebih dulu hal-hal yang bersifat yang wajib, baru kita melaksanakan perintah-perintah sunnah ataupun perintah-perintah yang lain yang kita boleh lakukan dalam bentuk konteks ibadah. Kemudian dilakukan dengan ketekunan, istiqamah. Kena melakukan setiap perbuatan itu walaupun sedikit, tapi dia sentiasa berkesinambungan. Itu yang amat penting sekali. Kemudian kita bercakap tentang keistimewaan ibadah dalam Islam. Pertama, apa ibadah itu sendiri istimewa, bebas daripada sebarang perantaraan. Kenapa? Kita memang minta langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta bantuan direct kepada Allah tanpa kita memerlukan perantaraan yang lain. Kita bebas daripada ini. Kita minta bila yang paling sesuai, waktu-waktu yang mustajab, contohnya hari hujan, sepertiga malam, antara dua khutbah dan banyak waktu lain yang diterima permintaan kita. Maknanya kita minta langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala terus. Walaupun kita ini seorang pendosa, kita banyak buat maksiat, tapi bila mana kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukakan hati, rafakkan tangan, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dosa yang kita lakukan itu dapat diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tidak terikat dengan suatu tempat dan masa tertentu. Boleh beribadah kepada Allah bila-bila masa. Benda yang wajib ada waktunya. Tetapi kalau benda yang sunat sepertinya apa, solat, puasa, kita melakukan sedekah dan sebagainya, boleh lakukan pada bila-bila masa yang sesuai. Yang penting kita melakukan perbuatan tersebut ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benda yang wajib, ibadah yang wajib, contohnya waktu solat asar, maka waktu solat asar lah. Tak bolehlah waktu solat asar dilakukan pada waktu isyak, kerana ia telah ditetapkan. Tapi kalau bab-bab yang dikatakan ibadah sunnah yang lain, seperti bersedekah, melakukan amal perbuatan yang sunnah Nabi yang dilakukan oleh Nabi yang lain, contohnya kita berpuasa, maka kita ikuti pada waktu yang kesesuaian waktu kita. Kalau kita tidak mendatangkan kemudaratan, contohnya kalau kita nak puasa, kena pastikan badan kita sihat. Kalau kita tidak sihat, tidak jadi keutamaan. Kita mungkin di hari yang lain kita boleh melakukannya. Maknanya cantiknya Islam ini sendiri tidak menekankan tentang ibadah yang dikatakan yang mesti dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Dan yang paling cantik sekali, yang ketiga keistimewaannya itu tidak membebankan. Kenapa? Terdapat rukhsah, kelonggaran seseorang itu. Jika dia tidak melakukannya, maka dia ada diberi kelonggaran dalam apa jua keadaan. Contohnya puasa, kalau kita tidak mampu puasa pada bulan Ramadan, pada bulan ini kerana sakit, maka kita boleh menunda pada hari yang lain. Yang paling penting kita mesti mengqadakkan puasa tersebut. Nah, ini yang cantiknya. Ini ada banyak keistimewaan yang lain dalam Islam, terutamanya dalam bab rukhsah. Ada kelonggaran sekiranya kita ni, kalau contohnya kalau kita tidak mampu solat berdiri, maka kita boleh solat secara duduk. Ini cara yang amat mudah untuk kita lakukan. Yang penting iaitu kita melakukan dengan nilai ikhlas kepada Allah, betul-betul sungguh-sungguh untuk melakukan amal ibadah tersebut. Kesan ibadah kepada Allah
Itu apa? Di sini disebut ada 11 perkara. Pertama, melahirkan kesatuan matlamat. Tak perlulah kita bercakap jauh sangat tentang masyarakat. Kita bercakap tentang ahli keluarga kita masing-masing. Kalau ahli keluarga kita bersatu hati melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita meletakkan ahli keluarga kita di tempat yang mulia nanti, iaitu di syurga. Sebab kita nak sama-sama masuk syurga, ahli keluarga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, membentuk budaya hidup Islam. Ini yang cantik. Kenapa? Setiap ahli keluarga kita melaksanakan perintah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Yang cantik yang kalau kita melakukan amal sunat bersama, contohnya puasa Isnin Khamis bersama, ini akan mencantikkan kehidupan kita. Kenapa? Selain benda yang wajib, amalan sunnah kita lakukan juga. Yang ketiga, mendidik seorang itu berlaku jujur. Berlaku jujur. Mentarbiah hati kita menjadi seorang yang ada jiwa yang jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, ditakuti syaitan. Kenapa? Syaitan tidak akan berteman kepada orang yang sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, selamat daripada pengaruh kejahatan dan kemaksiatan. Kenapa? Dalam hati kita ada agenda, iaitu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, menghasilkan kerja yang berkualiti. Bukan saja dalam konteks ibadah, tetapi perbuatan kita seharian, pekerjaan kita seharian, niat kita kerana Allah, maka kerja yang kita hasilkan itu, dia berkualiti. Yang ketujuh, melahirkan perasaan yang bebas. Kenapa? Bebas daripada cekaman maksiat. Bebas daripada cekaman apa saja. Kerana apa? Hubungan kaitannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang cantik. Yang ke-8, membentuk akhlak dan melatih jiwa yang murni. Kerana apa? Kalau kita melakukan perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cemerlang, dilandasi dengan iman yang tinggi, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala begitu cantik, maka terbentuklah akhlak yang cantik, perbuatan, perilaku yang cantik di hadapan diri kita dan juga kepada orang lain. Yang kesembilan, melahirkan masyarakat yang produktif. Kenapa dikatakan produktif? Kenapa? Semua masyarakat mendambakan pahala dan reda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ke-10, mewujudkan negara yang melaksanakan ajaran Islam. Kita tidak perlulah kita katakan mesti mewujudkan negara Islam yang semangat. Tidak perlu sangat. Yang penting bagaimana kita tanamkan setiap individu kita ini sendiri. Tanamkan dalam diri kita ini ada undang-undang dalam Islam. Tanam dalam diri kita ada ibadah yang cukup kita lakukan, yang perlu kita fokuskan. Maka ketika mana setiap orang itu melakukan amal ibadah kepada Allah SWT, maka secara automatik negara yang dihuni oleh penduduk yang betul-betul konsisten itu, dia akan jadi penduduk yang betul-betul memperjuangkan Islam itu sendiri. Dan yang terakhir, mendapat kebaikan dunia dan juga akhirat. Di dunia dia memperoleh ketenangan, kebaikan, apatah lagi nanti kehidupan yang kekal abadi, iaitu di akhirat nanti, di mana seseorang itu akan diletakkan ke dalam syurga yang kekal di dalamnya, yang penuh dengan kenikmatan yang cukup luar biasa. Saya rasa cukup itu saja untuk pertemuan kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan dalam topik-topik yang lain. Akhir kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.